Sejak awal tahun 2022, Rusia telah meletakkan sehingga lebih 100,000 tenteranya di sepanjang sepadan Rusia-Ukraine dan ini dianggap sebagai satu ancaman keselamatan oleh pihak NATO dan Amerika Syarikat. Ketua Angkatan Tentera Rusia menyatakan pihaknya tidak mahu menakluk Ukraine dan kehadiran tentera adalah di dalam kawasan Federasi Rusia sendiri. Oleh itu, tidak perlu dimaklumkan kepada negara-negara lain. Rusia menganggap NATO yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah mengambil serius aktiviti rutin latihan tentera Rusia dan menyebarkan propaganda kepada media antarabangsa. Namun, Rusia juga memberi amaran akan bertindak balas sekiranya Ukraine bersama kuasa barat memulakan sebarang tindakan untuk menguasai sepenuhnya wilayah konflik di sepadan timur iaitu Donbas dan mengambil semula Crimea dari Rusia. Jika konflik bertukar menjadi perang, ia akan mengakibatkan kemusnahan harta benda yang dahsyat serta kehilangan sehingga 50,000 nyawa orang awam yang tidak bersalah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan Ukraine juga pelibatan NATO dalam isu ini. Teruskan menonton. Pergerakan tentera Rusia dan NATO yang meningkat. Sejak tahun 2021, Rusia telah memindahkan pasukan tentera dan membina penempatan tetap di kawasan sepadan panas terutamanya di bahagian konflik timur Ukraine. Rusia mula menambah bilangan tentera bermula Mac 2021 dan pada akhir tahun 2021, lebih banyak pergerakan tentera Rusia dilihat mendekati sepadan Ukraine serta terdapat juga tentera dan kelengkapan tentera yang dipindahkan dari jauh kawasan timur Rusia. Menurut penilaian dari Perisikan Amerika Syarikat, terdapat 83 batalion tentera Rusia di sepanjang sepadannya dengan Ukraine iaitu meningkat dari 60 pada Januari lalu. Tindakan ini seolah-olah menunjukkan Rusia mempersiapkan pasukan tentera untuk memulakan penaklukan besar-besaran ke atas Ukraine. Ketika ini, terdapat 130,000 tentera di sepanjang sepadan Ukraine dan Rusia dan angka boleh mencecah sehingga 175,000 orang menjelang beberapa minggu lagi. Selain itu, satelit milik Amerika Syarikat mengesan pergerakan tentera Rusia yang besar sejak Perang Dingin dengan latihan ketenteraan dinamakan Union Resolve 2022 diadakan pada 10 hingga 20 Februari 2022 di Belarus. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan sistem peluru berpandu S-400, sistem peluru berpandu nuklear Iskander dan pesawat pejuang Su-25 digunakan dalam latihan ketenteraan tersebut. Rusia juga menggerakkan senjata generasi terkini iaitu pesawat pejuang MiG-31K yang dilengkapi peluru berpandu hypersonik ke bandar Kaliningrad, Rusia. Menurut pakar dari China, ketika ini Amerika Syarikat dan NATO tidak mempunyai keupayaan untuk memintas peluru berpandu hypersonik ini yang boleh mengenai sasaran sejauh 2,000 km dan pangkalan tentera udara Rusia di Kaliningrad memberi kelebihan geostrategik untuk menghadapi ancaman dari hampir kesemua negara-negara anggota NATO. Selain itu, lebih 95% pelancar nuklear milik Rusia juga diletakkan dalam keadaan bersiap sedia jika terjadi serangan terhadap Rusia. Beberapa kapal perang milik Rusia juga telah memasuki Laut Hitam dan pentadbiran di Kremlin menyatakan 140 kapal laut telah digerakkan di pelbagai kawasan bagi tujuan latihan ketenteraan. Ketika ini, Rusia sudah berada di tahap 70% kekuatan tenteranya jika mahu menawal Ukraine. Di pihak Amerika Syarikat dan NATO pula, walaupun menyatakan tidak akan berperang di Ukraine, mereka turut menghantar senjata, pasukan tentera dan melakukan misi latihan ketenteraan di Ukraine. Kapal pengangkut Amerika Syarikat iaitu Harry S. Truman juga digerakkan ke lautan Mediterranean sejak Disember 2021. Pada 24 Januari 2022, Pentagon telah menyiapkan 8,500 tentera untuk dihantar ke negara-negara NATO di Eropah Timur seperti Romania dan Poland. Terdapat kira-kira 70,000 tentera tetap Amerika Syarikat di Eropah dan separuh dari jumlah itu ditempatkan di Jerman dan boleh digerakkan ke mana-mana negara anggota NATO ketika ini. Usaha diplomasi dilihat tidak berjaya. Beberapa analisis dari pihak barat menyatakan usaha diplomatik yang dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu tidak berhasil dan pertempuran akan terjadi dalam tempoh terdekat. Jika perang terjadi, kos terhadap ekonomi adalah sangat besar dan krisis kemanusiaan terburuk di Eropah akan berlaku. Perang juga hanya akan menjatuhkan sokongan rakyat Rusia terhadap Presiden Putin selepas pelbagai lagi sekatan antarabangsa dikenakan terhadap negara itu. Putin menyatakan Amerika Syarikat hanya mahu menghapuskan kekuatan dan pengaruh Rusia serta mengadakan sekatan baru yang lebih ketat dengan menjadikan Ukraine sebagai alasan. Amerika Syarikat dan NATO tidak mempedulikan tuntutan penting dari pihak Rusia tentang isu keselamatan serantau. Pasukan tentera Rusia sedang bersedia dari arah utara, selatan dan timur Ukraine memberi pelbagai kemungkinan cara serangan yang akan terjadi dan situasi yang paling buruk ialah ibu negara Kiev dapat ditawan oleh pihak Rusia.
Ketika ini, terdapat ratusan ribu tentera, juga pasukan perubatan bersedia di sempadan, bekalan peluru dan senjata yang banyak. Senjata artileri berat diletakkan di kawasan penting. Sistem pertahanan darat, udara dan laut yang paling moden digerakkan dan pasukan khas Rusia menyelinap ke dalam Ukraine. Tuntutan Rusia ke atas NATO. Kebuntuan dalam perbincangan diplomatik dari pihak antarabangsa dalam krisis ini menggugat masa hadapan Ukraine. Krisis Ukraine dijadikan sebagai cara untuk mengukuhkan pengaruh Rusia di Eropah dan peringkat global dan bakal menjadi legasi Presiden Putin. Tiada perkara yang dipandang kecil bagi Putin dan beliau boleh bertindak agresif untuk menakluk Ukraine. Misi terbesar Rusia adalah bukan sahaja di Ukraine, akan tetapi menjadi kuasa penting dalam isu keselamatan Eropah. Tuntutan utama Rusia juga ialah supaya NATO tidak meluaskan pengaruhnya ke Eropah Timur dan negara-negara bekas kesatuan Soviet. Ukraine mempunyai hubungan yang rapat dengan Rusia dari sudut sejarah dan masih dalam lingkungan pengaruh penting Moskow. Namun pada akhir tahun 2013, rakyat Ukraine turun berdemonstrasi di ibu negara Kiev dalam revolusi Maidan. Kejayaan revolusi ini turut mengakibatkan Rusia membuat langkah mengambil wilayah Crimea dari Ukraine pada tahun 2014. Keputusan Ukraine untuk rapat dengan pihak barat menyebabkan Rusia menghantar bantuan kepada kumpulan pemisah di sepanjang timur di wilayah Donbas untuk mencetuskan ketidakstabilan dan perang saudara. Ukraine telah menghantar permohonan menyertai NATO sejak tahun 2008 dan masih belum diterima sebagai ahli penuh. Rusia mengkritik tindakan Amerika Syarikat dan NATO yang ketika ini menghantar bantuan ketenteraan kepada Ukraine dan menyatakan penyertaan Ukraine ke dalam NATO adalah garis merah perang dan akan mengakibatkan tentangan hebat dari Rusia. Selain itu, Rusia mahu kesemua pasukan pertahanan dari NATO dan Amerika Syarikat berundur dari negara-negara di Eropah Timur yang menyertai NATO selepas tahun 1997. Ini untuk memulihkan kembali keselamatan dan kestabilan geopolitik di rantau tersebut. Permintaan ini ditolak oleh pihak NATO dan Amerika Syarikat dengan alasan ia hanya akan memberi kuasa veto kepada Putin. Apakah kemungkinan Ukraine diserang oleh Rusia? Tinjauan pendapat di pelbagai institusi akademik di Amerika Syarikat mengenai kemungkinan tindakan ketenteraan Rusia ke atas wilayah Ukraine mendapati 56% daripada 362 responden merasakan Rusia akan meneruskan kemarahan dalam tempoh 5 tahun akan datang. 73% dari responden juga menyatakan Amerika Syarikat perlu menghantar bantuan ketenteraan kepada Ukraine dan 41% mahukan serangan cyber dibuat ke atas pihak tentera Rusia. Sejak pertempuran pertama tercetus di timur Ukraine, Rusia mengambil langkah dengan menghantar hanya kumpulan kecil tentera dari Rusia supaya dilihat tidak terlibat secara langsung. Ketegangan kini semakin meningkat di timur Ukraine apabila Rusia juga menuduh pihak tentera Ukraine bersama NATO sedang merancang serangan besar-besaran dan pembersihan etnik di Donbas. Amerika Syarikat pula menuduh Rusia akan membuat serangan menggunakan drone di wilayah Donbas. Kedua-dua pihak saling membuat tuduhan yang boleh dijadikan alasan untuk lebih agresif dan tercetusnya serangan bersenjata. Kesimpulannya, Putin dan pentadbirannya di Kremlin telah menegaskan bahawa tidak akan menakluki Ukraine. Akan tetapi, adakah Putin ingin menubuhkan kembali New Rusia, iaitu menyatukan semula wilayah-wilayah di Ukraine yang penduduknya menggunakan bahasa Rusia? Bagi Rusia, Ukraine adalah sangat penting dan tidak dapat dipastikan di manakah garisan merah perang sebenar dalam konflik ini serta pihak mana yang akan melangkaui terlebih dahulu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.